Salam sejahtera, saya Siti Pajahamin untuk berita KDM TV, edisi 20 April 2020. Agihan sumbangan barang makanan diteruskan lagi di Kionsom. Sumbangan makanan oleh Kerajaan Negeri Sabah berupa 3,000 pek makanan asas disampaikan oleh Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony kepada penduduk terjejas di Inanam, Manggatal dan Telipok yang akan diselia oleh MPKK di kawasan masing-masing. Kita meneruskan lagi sumbangan pada hari ini di mana di Parlimen Sepanggar, di kawasan Kokol dan juga di kawasan Inanam, begitu juga dengan Manggatal, di mana kita telah menghantar lebih 3,000 sumbangan dan ini akan diselia oleh MPKK, Ketua Kampung dan juga Jentera Warisan yang diketuai oleh Saudara Vitalis nanti akan bersama-sama dengan jentera yang berada di sini untuk mengagihkan mana-mana saudara-saudara kita yang masih belum menerima bantuan ataupun sumbangan berupa beras, makanan, barang dan sebagainya. Oleh kerana inilah sebenarnya hasrat kerajaan bagi mencari ataupun membantu orang-orang di kawasan-kawasan kampung. Oleh kerana kita tahu mereka ini terlalu jauh untuk pergi ke pasar. Begitu juga dengan kedudukan sekatan dan sebagainya, ini menyukarkan mereka. Jadi kita mengambil inisiatif bukan sahaja di kawasan yang berhampiran dengan Kota Kinabalu ini ataupun Karambunai ini, tempat-tempat lain juga kita akan lawati. Dan sumbangan ini akan berterusan. Bukan sahaja di kawasan Parlimen Sepanggar ini, seperti baru-baru ini kita telah menyampaikan sumbangan di Pegalungan, di Pensiangan, dan juga telah mengantar sumbangan di Pitas, kawasan-kawasan pedalaman. Dan kiranya PKP ini berterusan, maka sumbangan ini akan kita teruskan di kawasan-kawasan seperti di Pantai Timur nanti. Program ini adalah penyampaian sumbangan daripada Menteri Infrastruktur Datuk Peter Anthony yang juga Presiden KDM Malaysia untuk kawasan perkampungan yang di DUN N13 Inanam yang melibatkan daerah Inanam, Manggatal dan Telipok, di mana sumbangan itu terdiri daripada 2,000 kampit beras setiap 10 kilo dan beberapa barangan lain, barangan dapur yang akan disertakan dengan beras itulah. Ianya akan diterima yang hari ini menerima yang datang 43 dan mungkin ada dalam 7 kampung lagi yang akan kami susul selepas inilah. Bagi pihak rakyat dan yang penerima ini kami sangat berterima kasih kepada Datuk Peter karena ingat kami di sini dan memberikan sumbangan ini yang tentunya amat diperlukan oleh masyarakat di sini, terutamanya di masa PKP. Beliau telah menyediakan bantuan-bantuan untuk para penduduk-penduduk di sekitar kampung Inanam dan Manggatal. Dan saya rasa dan bersyukur dan terima kasih kepada Datuk Peter oleh kerana telah memberi sumbangan yang tidak terhingga ini, dan mudah-mudahan bantuan seperti ini akan memberi manfaat kepada golongan-golongan penduduk yang berpendapat rendah, terutama sekali kepada yang miskin, naif, dan itu yang kita fokus sepanjang PKP ini. Dan saya juga memperhatikan bahawa banyak daripada pengungsi-pengungsi dari kampung-kampung yang telah datang ke belayar kampung Kionsom ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Peter kerana sumbangan yang sangat baik, dan hanya Yang Maha Kuasa yang dapat membalas jasa Datuk. Beliau memberikan bantuan untuk seluruh kawasan N13 Inanam. Jadi kami mewakili penduduk-penduduk yang ada di kampung menerima bantuan tersebut dan kami akan agihkan di kampung masing-masing. Saya mewakili seluruh penduduk kampung Talungan, Telipok mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Peter Anthony atas sumbangan beliau yang sangat besar kepada seluruh penduduk kampung kami dan semua yang menerima pada hari ini. Sumbangan ini sangat berarti bagi seluruh penduduk kami, terutama sekali dalam musim PKP ini. Hari ini ya kita datang sini untuk menerima sumbangan daripada Datuk Peter Anthony dan KDM Malaysia lah, dan bagi pihak penerima dan terutamanya dari Kampung Bantayan, kami berterima kasih, kami bersyukur atas sumbangan inilah. Kita harap supaya penduduk-penduduk bersabar, bertenang dalam masa PKP ini, dan kita harapkan dari masa ke masa apa juga sumbangan ataupun bantuan daripada pihak kerajaan dan
NGO, kita akan coba selaraskan sebaik mungkin. Sebagai wakil penduduk Kampung Tombongon, kami sangat gembira dan berterima kasih pada YB Datuk di atas keprihatinan beliau memberi bantuan kepada penduduk kampung, khasnya di kampung kami. Datu Peter Anthony turut memberi jaminan masalah air yang dialami oleh penduduk di Kionsom dan Inanam akan diselesaikan dalam kadar segera. Dalam lawatannya, Datu Peter telah meluluskan pembinaan 2 tangki simpanan berkapasiti 30,000 liter air di Kionsom. Tangki simpanan air yang sedia ada di Kionsom hanya berkapasiti 1,000 liter air sahaja dan memerlukan tambahan sekurang-kurangnya 20,000 hingga 30,000 liter air untuk menampung keperluan penduduk. Masalah bekalan air di kampung Kionsom yang dihadapi lebih 1,000 lebih pengguna. Apabila sahaja tiba musim kemarau, permasalahan air di kawasan Kionsom ini begitu menyukarkan para penduduk. Dan pada hari ini kita sempat meninjau kawasan tersebut dan daripada apa yang saya nampak dan dicadangkan untuk pembinaan dengan segera, iaitu kapasiti untuk 30,000 liter air, iaitu 2 tangki yang berkapasiti 15,000 setiap satu tangki. Akan kita bina dengan segera, begitu juga dengan sambungan pipe panjang 5 km. Dan apabila sahaja ini terlaksana, maka permasalahan air yang dihadapi di kampung Kionsom ini akan dapat diselesaikan. Kita faham dan maklum bahawa pada ketika ini kedudukan bakalan air yang telah tersedia ini tidak dapat menampung keperluan penduduk yang ada di sekitar kampung Kionsom. Datu Peter Anthony turut berkesempatan melawat tapak pembinaan tangki di Kokol dan mencadangkan pembinaan 2 tangki simpanan air untuk kegunaan hampir 3,000 penduduk di sekitar Kokol dijangka menelan kos RM500,000. Pelaksanaan pembinaan tangki simpanan air di Kionsom dan Kokol termasuk sambungan pipe akan dilaksanakan dalam kadar segera selepas tempoh PKP berakhir. Walau bagaimanapun, Datu Peter memberi jaminan akan menghantar bekalan air dan tangki sekiranya berlaku kecemasan, terutamanya dalam musim kemarau. Yang keduanya ialah melibatkan pembinaan 2 tangki di kampung Kokol yang dalam belanja lebih kurang di dalam 500,000 dan ini termasuk pemasangan pipe-pipe ke rumah-rumah di sekitar kampung Kokol nanti. Dan itu pun akan kita laksanakan dengan segera kerana ia juga melibatkan kegunaan bagi hampir 3,000 penduduk di sekitar kampung Kokol. Dan saya percaya apabila sahaja ia terlaksana dan siap nanti, maka permasalahan air di kawasan Kokol juga akan dapat kita atasi di dalam Parlimen Sepanggar ini. Dan saya telah mengarahkan supaya kerja-kerja ini boleh dimulakan selepas sahaja masalah PKP ini berakhir nanti. Tetapi apa yang dapat kita rumuskan pada hari ini adalah permasalahan air di kawasan Kokol dan juga Kionsom ini akan dapat kita atasi apabila sahaja kedua-dua projek tambahan kapasiti tangki ini nanti dapat kita selesaikan. Kalau ada masalah hubungi Wakil Rakyat mungkin Datuk Aziz Zaman ataupun Yang Berhormat Dun yang ada di sini untuk kita hantar, ataupun terus hubungi Jabatan Air ataupun Kementerian untuk mendapatkan sumber air yang mencukupi. Kita akan bekalkan air. Begitu juga dengan tangki. Sekiranya ada keperluan tangki di tempat-tempat yang memerlukan bekalan tangki bagi kegunaan air, ini kita akan bekalkan. Kita mempunyai tangki untuk dibekalkan kepada mana-mana tempat yang memerlukan tangki simpanan bagi keperluan takungan air. Dalam pada itu, Datu Peter Anthony turut menjelaskan bahawa pengecualian bil air dalam tempoh 3 bulan akan berkuat kuasa secara automatik bermula bulan April 2020. Ia merupakan salah satu langkah kerajaan negeri Sabah dalam membantu mengurangkan beban kepada rakyat akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang kini memasuki fasa ketiga. Mana-mana pengguna air yang berdaftar dengan Jabatan Air ataupun Kerajaan Negeri Sabah, secara automatik bil tunggakan mereka itu akan dipotong.
Begitu juga dengan bil elektrik, ia akan dipotong daripada ataupun tidak dikenakan kepada pengguna-pengguna sepanjang pelaksanaan PKP ini. Dan kita percaya tujuan Yang Maha Berhormat memberi diskaun ini adalah keprihatinan beliau untuk membantu orang-orang Sabah yang kita nampak pada ketika ini begitu susah. Daripada apa yang kita lihat pada ketika ini, bukan sahaja orang kampung yang susah, tetapi juga orang-orang di sekitar bandar Kota Kinabalu juga susah. Kerana kebanyakan mereka ini bekerja dengan syarikat-syarikat swasta dan sebagainya. Dan pada ketika ini semua permis-permis ataupun kilang-kilang telah ditutup di sekitar Kota Kinabalu. Jadi mereka ini tidak ada kerja. Dan bantuan ini harus kita bagi dengan mereka juga. Jadi antara yang boleh meringankan beban mereka ini sudah tentu diskaun daripada air, diskaun daripada bil elektrik ini sesuatu yang boleh membantu penduduk-penduduk negeri Sabah ini. Berikutan arahan daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) dan Liga Bola Sepak Malaysia (MFL) untuk menghentikan buat sementara perlawanan bola sepak yang berlangsung dalam tempoh PKP, pemain-pemain skuad Tembadau tetap melakukan latihan kecergasan di rumah masing-masing dipantau oleh jurulatih pasukan secara atas talian. Ia demi memastikan tahap kecergasan pemain ini kekal bertenaga. Untuk kembangan bola sepak, kita maklum bahawa ada arahan daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) dan daripada MFL yang tidak membolehkan kita membuat training ataupun melatih pemain kita seperti biasa. Tetapi pada ketika ini di peringkat negeri, Persatuan Bola Sepak Sabah Tembadau, kita telah mengambil inisiatif di mana pemain-pemain kita ini membuat training di rumah yang dipantau oleh ketua jurulatih. Jadi mereka ini setiap hari mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh ketua jurulatih akan berlatih di rumah dan tidak keluar, cuma di rumah menggunakan live stream. Jadi mereka akan serentak berlatih di semua tempat tinggal mereka masing-masing mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dan ini akan kita teruskan sehinggalah perintah PKP ini berakhir nanti. Tetapi apa yang kita nampak pada ketika ini bahawa kemungkinan besar juga masalah ini akan berpanjangan dan kita akan teruskan dengan training di rumah buat sementara ini. Belum kita akan, kalau liga ini disambung ataupun ditunda nanti, kita lihat nanti. Oleh kerana kita masih mempunyai baki setengah tahun lebih, 7 bulan untuk menghabiskan tahun 2020 ini. Tetapi sebarang keputusan daripada FM itu nanti kita akan akur lah. Kita akan patuh dan akur. Kita telah pun sampai ke penghujung. Mengakhiri berita KDM TV kali ini, apa kata kita saksikan paparan rangkuman aktiviti hari ini. Saya Siti Pajahamin, duduk di rumah, stay at home, kita mesti menang. Ya, memang datang. Oke ya.